Sekarang saya jumpa yang berhormat Kuala Nerus. 15 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Dipertua. Allah Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya kata Allah Taala, dan antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan daripada diri kamu sendiri pasangan untuk kamu beroleh ketenangan, dan juga Dia jadikan antara kamu kasih sayang dan juga rahmah. Sesungguhnya pada demikian itu merupakan tanda-tanda bagi kaum yang sentiasa berfikir. Sadaqallahul azim. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan pada petang ini. Yang kedua, saya menjunjung kasih atas titah ucapan kepada Uli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertua Agong semasa membuka penggal keempat Parlimen 14 kemarin. Dan juga saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada Bera yang dilantik menjadi Perdana Menteri, Yang Berhormat Bera, dan juga seluruh ahli kabinet yang baru dilantik. InsyaAllah kita boleh memacu negara kita yang lebih baik dalam menangani situasi pandemik yang ada pada hari ini dan juga situasi berkaitan dengan ekonomi pada hari ini. Saya akan membahaskan ucapan kita diraja ini berdasarkan konsep atau ruang lingkup Malaysia, keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kerana bagi saya ini adalah satu konsep yang sangat luas, mencakupi banyak perkara yang boleh kita jadikan asas dalam kita meneruskan usaha-usaha berkerajaan pada hari ini, untuk kita akhirnya mencapai satu status bagi negara yang maju, negara yang sejahtera, harmoni lagi berkebajikan. Pertama, izinkan saya untuk melihat apakah yang dimaksudkan sebagai keluarga. Satu istilah yang semua dekat dengan diri kita sendiri. Kerana keluarga bermaksud ikatan darah, kerana disebabkan oleh kaum, bangsa. Yang kedua, keluarga juga melibatkan ikatan perkahwinan bermula dengan ibu dan bapa, suami isteri yang akhir menjadi ibu dan bapa kepada anak-anak. Dan keluarga juga merujuk kepada mereka yang ada ikatan susuan itu dalam Islam. Dan keluarga juga merujuk pada mereka yang ada perkongsian dari sudut agama ataupun dari sudut negara. Mereka yang satu agama Islam sebagai contoh, mereka bersaudara dari sudut agamanya. Maka dengan melihat kepada kaedah umum keluarga ini, bagi sebuah negara yang kita panggil keluarga besar Malaysia, tentulah keluarga besar Malaysia ini akan diikat dengan semangat kebersamaan yang akan membenihkan satunya sifat tenang dan juga perasaan tenang, membenihkan kasih dan juga sayang dan juga rahmah. Kerana itulah saya mulakan dengan ayat dalam surah Ar-Rum tadi, yang Allah bercerita tentang konsep kekeluargaan dalam Islam. Bermula dengan adanya pasangan suami dan isteri yang akhirnya akan membenihkan satunya as-sakinah, ketenangan jiwa. Yang kedua, mawadah, kasih dan sayang. Yang ketiga, rahmah. Dan bagi sebuah negara yang besar seperti Malaysia, dengan penduduk 32 juta orang dan pelbagai bangsa, pelbagai kaum keturunan, pelbagai agama, maka tentulah konsep berkeluarga ini sangat kita perlukan untuk kita melahirkan rakyat yang berkasih sayang, rakyat yang bersatu padu, rakyat yang saling mempertahankan satu sama lain, rakyat yang boleh berkongsi apa sahaja nikmat yang kita ada, dan rakyat yang boleh memberikan sifat pengorbanan untuk orang lain yang dipanggil sebagai keluarga Malaysia. Itu asas kepada keluarga. Dan saya yakin bahawa pendekatan keluarga Malaysia ini adalah pendekatan terbaik di kala mana kita berhadapan dengan 3 krisis. Yang pertama, krisis pandemik kesihatan yang berlalu tempoh yang sangat panjang, hampir 2 tahun. Bermula pada penghujung tahun 2019, masih lagi belum berakhir. Yang kedua, pandemik ekonomi yang berlaku disebabkan oleh krisis melibatkan kesihatan, pandemik kesihatan. Yang ketiga, yang lagi besar sebenarnya adalah pandemik ataupun krisis melibatkan politik kita sendiri. Bertukar 3 kerajaan dalam tempoh satu penggal, ini suatu yang sangat perlu kita lihat dengan lebih jelas. Maka bagi saya, pendekatan keluarga Malaysia adalah pendekatan yang mampu untuk kita bersama-sama menangani 3 situasi atau 3 krisis yang saya sebutkan sebentar tadi, dan insya-Allah kita boleh melakukan yang terbaik dalam konteks masa pada hari ini.
Dan untuk itu, saya ingin mengajak semua yang berhormat untuk melihat 3 skop yang boleh kita kembangkan menuju konsep Malaysia atau keluarga Malaysia ini. Yang pertama berdasarkan konsep yang saya sebut dalam bahasa Arab iaitu tasamuh siasi atau bahasa Inggerisnya political tolerance atau bahasa Melayunya tolak ansur politik. Dan itulah yang perlu kita jadikan sebagai asas bersama kita. Dan saya yakin bahawa MOU yang dibuat antara kerajaan dengan pembangkang yang dipanggil persefahaman transformasi dan juga kestabilan politik adalah salah satu daripada konsep yang menggambarkan tolak ansur politik. Dan ia bukan perkara yang baru. Bahkan kami di peringkat Parti Islam Malaysia PAS, dulu kita perkenalkan cadangkan menerusi Presiden PAS konsep unity government pada tahun 2008. Kita perkenalkan juga konsep BPMS, budaya politik matang dan sejahtera, untuk mengajak rakyat sama ada kerajaan atau pembangkang bersama-sama. Kalau kita rujuk balik pada apa yang dibentangkan oleh PAS pada tahun 2016, melibatkan BPMS, kita tetapkan 7 prinsip, iaitu berpolitik berdasarkan prinsip, berpolitik berdasarkan dakwah ma'ruf nahi munkar, berpolitik berdasarkan penyelesaian Islam, berpolitik berdasarkan keutamaan untuk rakyat, berpolitik yang diplomasi, berpolitik dalam bentuk realiti bukan persepsi fitnah, dan juga politik dengan cara yang rasional dan juga proporsional. Dan alhamdulillah, kalau inilah 7 prinsip yang boleh kita laksanakan dalam berkerajaan atau dalam menjadi pembangkang, kita yakin bahawa negara mampu melahirkan rakyat yang matang berpolitik, walaupun kita mungkin berbeza pendapat dan pandangan dan pelbagai isu melibatkan kerajaan, tetapi ada kebersamaan, iaitu untuk menjadikan negara kita lebih baik, bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk dunia sekali, insya-Allah. Itu yang pertama, melibatkan konsep ta'awun atau konsep tasamuh siasi, konsep toleransi dalam berpolitik. Dan saya yakin bahawa kalau kedua-dua pihak dapat melaksanakan apa yang kita telah tandatangani bersama, kita yakin bahawa negara pasti akan mendapat manfaat. Walaupun tidak menafikan bahawa pembangkang perlu terus melaksanakan tugasan untuk membangkang kerajaan, mengkritik kerajaan, memberi komentar pada kerajaan sebagai satu-satu cara untuk semak dan imbas yang baik bagi kerajaan kita melaksanakan tugasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak merujuk pada kaedah kedua yang saya panggil sebagai ta'awun iktisadi atau dalam bahasa Inggeris economic cooperation, bahasa Malaysia kita sebut kerjasama ekonomi. Dalam konteks kita berhadapan krisis ekonomi yang sangat parah, kalau kita lihat hutang isi rumah Malaysia yang menyumbang sebanyak 93% daripada keluaran negara-negara kasar KDNK untuk Disember 2020 berbanding nisbah 82% saja untuk tahun 2019, ini menunjukkan kepada kita berhadapan dengan suasana yang sangat kritikal berkaitan dengan ekonomi. Maka tentulah kebersamaan, perkongsian, ta'awun ataupun persefahaman, tolong-menolong dalam perkara melibatkan ekonomi sangat penting bagi negara Malaysia. Kerana itu kita lihat di zaman Nabi SAW, di awal pembinaan negara Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, bagi diperkenalkan pasar yang bertujuan untuk membuka ruang perniagaan untuk rakyat, pasaran baru berniaga untuk rakyat, untuk mereka kembali bangkit menguruskan ekonomi mereka. Hari ini kerana faktor pandemik, ramai orang yang kehilangan pekerjaan. Ramai orang yang pasal gulung tikar, menutup perniagaan. Mereka tak mampu membayar sewa-sewa kedai mereka, tak membayar gaji-gaji pekerja mereka. Maka tentulah sebagai kerajaan kita perlu untuk membuka kembali ekonomi ini dan membuka pasaran-pasaran baru ekonomi yang boleh bagi peluang pekerjaan kepada rakyat, menggantikan apa yang telah hilang. Dan saya yakin bahawa sangat penting terutama melibatkan B40, Marhaen. Mereka yang ada peluang perniagaan diberikan peluang-peluang untuk dibantu pembiayaan. Menerusi tekun sebagai contoh, peluang perniagaan kecil-kecilan di peringkat gerai-gerai di kampung-kampung, perniagaan online yang menggunakan Grab dan Fanda, semua mesti kita perkemaskan dan perkasakan lagi agar rakyat boleh bangkit daripada pandemik yang sedang berlaku pada hari ini. Dan saya mohon supaya Tekun boleh menggubal satu program khas. Tekun dipimpin oleh sahabat saya, Yang Muhammad Setiu. Saya mohon untuk menggubal satu program khas untuk kita menggalakkan rakyat Marhaen terlibat dengan perniagaan kecil-kecilan yang paling bukan cukup untuk makan minum mereka selama sebulan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa perlu untuk kita kembali untuk riset, untuk susun semula ekonomi pasca COVID. Antaranya kalau kita lihat sebelum ini, agihan kekayaan dalam negara kita tidak adil. Berlaku lompang di mana negeri di sebelah pantai timur, bahkan negeri di sebelah Sabah dan Sarawak agak diabaikan dari sudut kekayaan ekonomi.
maka perlu kita lihat sekarang macam mana kita mahu pastikan bahawa keadilan itu menyeluruh pada semua rakyat Malaysia baik di mana mereka berada. Kalau di Kelantan dan Terengganu sebagai contoh, kita mengalu-alukan usia yang dibuat oleh kerajaan pada bulan Ogos tahun lepas telah kita umumkan untuk fasa 3 LPT Lebuh Raya Pantai Timur. Itu suatu pendekatan yang sangat baik saya ucapkan kepada kerajaan dengan peruntukan 35 juta yang diawalkan untuk kita melihat dan mengkaji peluang untuk kita memulakan projek yang dipanggil sebagai LPT 3. Dan masa yang sama saya mengajak kerajaan juga untuk melihat bagaimana untuk kita perkasakan lagi satu lagi lebuh raya yang setelah lama usianya. Bermula tahun 70-an, siap 80-an. Itu lebuh raya Timur Barat daripada Jeli sampai ke Gerik yang saya perlu diperkasakan, diperluaskan kerana dia akan membuka ruang ekonomi yang baik untuk negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan dan juga Terengganu. Dan masa yang sama juga, lebuh raya yang telah sedia ada daripada Gua Musang sampai ke Kemenang Highland juga mesti dipastikan sentiasa diselenggara dengan baik untuk memastikan ekonomi sentiasa berkembang. Sistem lebuh raya, sistem kereta api dan sistem lapangan terbang melibatkan dua negeri, Kelantan dan Terengganu, mesti diberikan peruntukan spesial untuk kita pastikan kekayaan ekonomi boleh berkembang di dua negeri tersebut. Itu juga saya mengajak untuk kita melihat sektor pertanian. Sebelum ini di peringkat Kementerian Pertanian diwujudkan satu program jawatan kuasa yang dipanggil jawatan kuasa food security ataupun jawatan kuasa keselamatan makanan yang sangat kritikal bagi kita sebenarnya kerana kita terlalu bergantung kepada bekalan luar, melibatkan daging-daging, melibatkan beras sendiri bergantung pada luar, dan saya yakin bahawa kerajaan bersedia untuk perkasakan lagi konsep food security ini untuk pastikan juga rakyat boleh terlibat dengan apa yang dihasratkan oleh kerajaan. Dan masih yang sama dari sudut pendanaan. Pendanaan dalam Islam kita ada konsep wakaf. Kita ada konsep zakat. Saya mohon agar Menteri Agama berunding di peringkat negeri mewujudkan jalan kuasa khas untuk kita perkasakan konsep wakaf tunai dan juga agihan zakat yang boleh dilakukan dengan lebih adil dan baik agar semua rakyat dapat menikmati. Terutamanya melibatkan asnaf gharimin, asnaf orang yang berhutang. Oleh kerana ramai orang berhutang pada hari ini, maka asnaf gharimin yang ada dalam peruntukan di peringkat zakat mesti diperkasakan dan dia hanya mampu kita laksanakan kalau kita boleh selaraskan semua perkara melibatkan dengan negeri yang ada kuasa melibatkan agama. Juga saya nak mengajak kerajaan untuk melihat deformasi pencukaian yang ada pada hari ini. PAS pernah mencadangkan untuk laksanakan 2-3 cukai yang baru. Antaranya cukai melibatkan keuntungan saham. Hari ini kalau kita ambil contoh, satu bentuk saham yang sangat menarik dipanggil FCPO, Future Crude Palm Oil ataupun niaga hadapan melibatkan crude palm oil ataupun minyak sawit mentah. Suatu perniagaan yang sedang rancak sekarang dan saya ada pengalaman peribadi selepas dalam tempoh sebulan yang lalu terlibat dengan FCPO dengan hanya modal RM20,000 telah mendapat untung dalam tempoh 3 minggu sebanyak RM6,000 yang dari sudut Islamnya dengan keuntungan itu kita perlu membayar zakat. 2.5% itu sebanyak RM160. Kalau dengan modal yang kecil seumpama itu, kita mendapat untung dan boleh dibayar zakat, maka tentulah kalau kerajaan melihat peluang-peluang mengenakan cukai atas nama kerajaan, persekutuan, dikenakan cukai, saya yakin bahawa banyak dana yang dapat kita ambil untuk digunakan oleh kerajaan persekutuan. Itu juga melibatkan cukai simpanan kaprat, cukai atas keuntungan saham yang lain, dan juga cukai ekonomi digital. Dan juga melibatkan GST yang pernah saya bincang dulu dan kita PAS mencadangkan 2-3 perubahan. Melibatkan cukai GST yang kita tolak pada tahun 2018 yang lalu untuk kita betulkan mana-mana yang silap dan kita boleh melihat perubahan-perubahan yang baik untuk pastikan cukai dapat dilaksanakan dengan cara yang dikehendaki oleh Islam. Yang terakhir, peluang untuk bercerita yang ketiga dalam konteks keluarga Malaysia iaitu takaful ijtimai atau disebut sebagai solidariti sosial. Penting untuk negara kita Malaysia dalam konteks berhadapan dengan isu-isu politik, isu-isu ekonomi untuk kita mewujudkan suatu semangat solidariti antara rakyat dalam perkara kebajikan. Saya merujuk pada apa yang berlaku zaman Nabi SAW, kisah Musa al-Asy'ari. Bila mana berlaku kekurangan bekalan makanan, Nabi sebut kepada mereka, moga Allah Ta'ala merahmati kaum Asy'ariyin, mereka ini idza armalu fil ghazwi, kalau mereka kekurangan bekalan makanan ketika berperang ataupun kurang bekalan makanan di Madinah,
jama'u ma kana indahum fi sahifatin wahidah. Mereka himpun semua bekalan makanan di tempat yang satu, summa qtasamuhu bainahum bisawiyah. Kemudian diagihkan semula antara mereka dengan cara yang sama rata. Konsep ini mesti diterapkan. CSR korporat mesti diperkasakan, diagihkan dengan baik dan diberikan suatu pengecualian atau rebate cukai yang baik untuk menggalakkan para korporat untuk mereka menyumbang. Saya ambil contoh sebagai contoh di peringkat perdagangan sawit yang hari ini mendapat untung yang berganda, 3 kali ganda daripada sebelumnya. Mereka yang terlibat di bidang getah ataupun sarana getah perubatan, keuntungan yang ratusan bilion, maka siasat mereka diperlukan untuk tolong kerajaan dan kerajaan patut memberi suatu rebate pencukaian untuk mereka. Itulah antara yang sempat saya sampaikan. Mereka masih tidak mencukupi. Terima kasih Yang Dipertua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.